Okey, hari ini kita nak bincangkan tentang pemakanan. Okey, eloklah kita bincang pasal pemakanan ini. Kita dah nak masuk bulan puasa dan mungkin ada di antara kita yang ingin sihat, dan amalan puasa itu sebenarnya sejenis amalan kesihatan yang boleh dimanfaatkan. Tapi kalau kita silap ataupun salah dengan cara kita berpuasa, mungkin kita akan dapat mudarat dan bukan dapat manfaat. Prinsip asas pemakanan kita, sebenarnya kita jarang fikirkan tentang mutu makanan kita. Selalunya kita nak makan benda yang sedap. Okay? Tapi dalam Al-Quran sendiri memang menyebut bahawa makanlah daripada makanan yang baik. Dan bila kita sebut baik itu, maknanya yang kita maksudkan adalah mutu makanan. Bila kita kata mutu makanan, tidak semestinya makanan itu mahal. Tapi mutu makanan tu maknanya makanan yang kita makan tu mestilah ada khasiat yang asli, yang patut dan memang dikandungi dalam makanan itu. Dan bila kita makan, kita boleh makan macam ikut suka kita punya selera dan nafsu nak makan saja. Sebab kita perlu memenuhi keperluan, dan makanan itu perlu seimbang. Makanan juga tidak boleh tercemar dengan toksin, sama ada organik ataupun tidak organik. Toksin organik contohnya kalau makanan itu dah busuk atau basi, dia akan mengandungi racun toksin organik. Dan kalau benda itu tercemar dengan kimia, itu bererti bahawa makanan itu telah tercemar dengan toksin inorganik. Mudah hazam, maknanya kalau kita makan makanan yang perut kita tak boleh terima dan susah nak hazam, tu boleh membawa mudarat juga. Dan tadi saya sebut tentang bebas kimia. Dan seboleh-bolehnya jangan makan makanan berproses. Sebab apa-apa saja yang diolahkan untuk tujuan produksi mass produce dalam industri makanan yang komersial, selalunya akan mengandungi banyak pengawet, pewarna, pengemulsi, penyedap rasa dan lain-lain kimia yang telah dirumuskan untuk membenarkan makanan itu dijual ataupun dipaparkan dengan cara yang sedap mata memandang dan sedap dirasa, tapi tidak semestinya berkhasiat. Saya sebut tentang makanan-makanan yang apa orang kata yang selalunya kita tidak peka bahawa ia perlu. Salah satunya adalah lemak wajib. Dulu-dulu ilmu makanan ini dia mengalami revolusi. Dari masa ke semasa akan ada perubahan dalam pendapat pakar-pakar nutrisi bila ada penemuan-penemuan baru tentang pemakanan. Dan antara perkara-perkara yang telah berubah adalah kefahaman tentang lemak. Ada dua lemak fatty acid yang wajib, iaitu omega 3 dengan omega 6. Makna lemak wajib tu maknanya badan kita tidak boleh nak janakan sendiri melalui makanan-makanan lain. Jadi lemak-lemak ini adalah perlu dalam pemakanan kita. Minyak omega 3 selalunya berkurangan. Minyak omega 6 kita banyak dapat. Sebab apa? Kita ambil minyak kelapa sawit, dan dalam minyak kelapa sawit ni banyak minyak omega 6. Dan bila tidak diimbangkan dengan minyak omega 3,
dia akan menimbulkan radang dalam badan kita. Okey, jadi maknanya kita kena bagi perhatian kepada minyak omega 3 ini, dan dia tidak terdapat dalam ikan tenggiri ke ikan cencaru ke ikan selar dan sebagainya, dan dia juga terdapat dalam tumbuhan seperti flaxseed, walnut, chia seed dan lain-lain. Okey, minyak omega 6 kita sedia maklum kita dah dapat terlampau banyak, tak payah kita nak tumpukan perhatian ataupun berusaha untuk mendapatkannya. Okey, sayur dan buah mustahak kan? Tapi itulah budak-budak banyak yang tak suka makan sayur dan buah. Jadi daripada awal lagi kita kena indoctrinate ataupun kita kena banyak bebel ataupun banyak berkata kepada anak-anak kita untuk mereka suka sayur dan buah. Masalahnya kadang-kadang orang dewasa pun ada yang tak makan sayur dengan buah. Contohnya ibunya masak sayur dengan sayur-sayur banyak tetapi ayahnya tak makan. Jadi anak-anak ni dia belajar dari pengalaman. Jadi dia tengok. Jangan kita kata makan sayur-sayur bagus tau. Sekali tengok ayah dia tak makan. Jadi dia pun kata ayah tak makan, buat apa kita makan. Jadi maknanya orang dewasa dia memang kena jadi contoh dan dia kena ada sayur dalam makanan harian. Okay. Sebab apa? Sayur dan buah ni banyak antioksidan, phytochemicals dan sebagainya dan serat, dan semua ini adalah anti radang. Tapi awas sebab banyak sayur tercemar. Jadi kita tanya, sayur apa yang tercemar? Sayur tercemar kebanyakan adalah sayur-sayur import. Sebab apa? Contohnya apple dan pear. Untuk nak bagi tahan lama sebab nak duduk dalam kapal dan sebagainya lama, mereka akan letak satu jenis wax. Dalam wax ni ada bahan-bahan pengawet. Dan makanan buah-buah apa yang tidak ada toksin. Contohnya jambu batu, di mana pengusaha jambu batu ni dia balut buah tu satu persatu dan dia tidak sembuh dengan racun. Jadi buah-buah tempatan ada lebih kurang kemungkinan untuk nak ada pencemaran daripada buah import. Dan sudah tentulah buah yang paling baik adalah buah daripada taman sendiri. Okey, makanan bijiran pula adalah makanan yang banyak serat, tapi awas ada juga setengah kondisi anak-anak ataupun diri kita sendiri yang tidak serasi makan makanan yang banyak berserat. Jadi maknanya benda ni adalah individu. Tapi pada umumnya serat adalah penting dan serat adalah prebiotik dan kita perlukannya. Tapi awas, tepung gandum berlebihan walaupun yang whole meal boleh menimbulkan radang sebab tepung gandum ni ada gluten. Bukanlah gluten ni jahat, gluten ni tak jahat. Kita boleh makan benda yang ada gluten, tetapi kalau berlebihan dia boleh menimbulkan radang. Jadi maknanya kata kuncinya, keyword tu kita kena ingat ialah bersederhana. Dan ingat bahawa tepung putih adalah terlampau refine dan boleh juga menimbulkan masalah yang kita akan lihat pada video yang lain tentang apa masalah mengambil makanan refine. Okey. Lemak daging apa semua memang actually dia ada banyak khasiat. Namun demikian, daging sekarang ni tidak semua yang berkualiti baik. Sebab bila lembu tu makan makanan yang tidak berkualiti, maka dagingnya dan juga lemaknya juga tidak baik. Jadi yang lebih baik adalah ayam organik dan daging lembu yang makan rumput. Ia adalah jauh lebih sihat daripada ayam dan lembu komersial. Dan satu lagi masalah ayam dan lembu komersial ni adalah bahan-bahan yang digunakan dalam proses menternak. Antaranya adalah hormon dan antibiotik. Dan makanan adalah dedak, di mana dedak ini akan menghasilkan lemak yang tak bagus. Maknanya dia tidak akan ada minyak omega 3 yang kita perlukan. Selalunya saya bagi tahu bahawa masaklah dengan rempah-rempah kita, herba-herba kita. Sebab apa?
Rempah-rempah dengan herba ini memang ada mengandungi bahan-bahan yang boleh detox. Jadi macam contohnya kita buat rendang dan sebagainya, kita pakai banyak kunyit, halia, serai dan lain-lainnya. Sebenarnya ni adalah makanan-makanan yang kaya dengan bahan-bahan detox yang badan kita perlukan. Elak makanan berproses yang mengandungi banyak gula dan juga banyak tepung putih, yang ada juga kimia yang saya sebut tadi, pengawet, perasa tiruan, pewarna, pengemulsi dan lain-lain kimia. Dan kimia-kimia ini bukan saja badan kita tak perlukan, dia akan membankan kita punya hati dan ginjal, sebab hati dan ginjal kena keluarkan bahan ni dari badan kita. Dan juga bila dia berada dalam perut kita, dia akan galakkan pembiakan patogen, bakteria patogen, dan ini akan menyebabkan radang dalam usus dan menjejaskan sistem imun kita. Okey, saya berhenti di sini dan insya-Allah kita akan sambung lagi bab lain tentang pemakanan ini.